نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu menyebut dalam kitabnya, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab yang kita baca ini, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi menyebut, ketahui olehmu anna sabra minal iman, sabar daripada bahagian keimanan itu ialah seperti bimanzilatir ra'si minal jasad, ialah menempati kepala di tubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza quti'a ar-ra'su, maka apabila dipotong akan kepala, zahabal jasadu, maka terkorbanlah jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, ketahui olehmu. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab-kitab disebut wa'lam, ketahui olehmu tu, mu tu ialah setiap orang yang boleh menerima ilmu pengetahuan. Siapa saja yang boleh menerima ilmu pengetahuan, maka dikhitabkan ketahui olehmu tu kepada siapa saja, iaitu siapa saja yang boleh menerima ilmu pengetahuan. Jadi kita ni ialah yang boleh menerima ilmu pengetahuan. Kalau orang gila tak boleh terima, tak boleh menerima ilmu pengetahuan.
Budak-budak yang tak sampai angkai pun tak boleh terima juga ilmu pengetahuan. Maka wa'lam, ketahui olehmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anna sabra minal iman, sabar daripada iman itu. Maknanya iman ni dia ada 60 hingga 70 cabang iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka iman ni yang banyak kita jumpa, al-haya'u minal iman, malu sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan juga daripada iman. Jadi banyaklah cabang-cabangan iman. Kalaulah iman itu diibaratkan seperti jasad, maka kata dia, anna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kalau iman itu ibarat seperti tubuh badan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sabar itu menempati kepala dia. Sabar itu menempati kepalanya. Fa idza quti'a ar-ra'su, kepala ni apabila dipotong, zahabal jasadu, maka matilah jasad. Jadi itulah yang disebut perumpamaan terhadap sabar. Maka penting dan besarnya sabar ni sampai Allah sebut dalam suratul Asr. Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah sebut demi masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah sebut secara umum manusia semua rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. Kemudian dia saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Maknanya orang ni semua dia rugi kecuali dia ada 4 sifat. Yang pertama beriman dan beramal amal yang soleh. Yang kedua, sama-sama mereka saling berpesan dengan kebenaran, saling berpesan dengan kesabaran. Maksudnya dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak mau rugi, yang pertama iman asas dia disebut illal ladzina amanu. Orang yang kalau dia tak beriman, dia mesti akan rugi dah. Tapi kalau dia beriman, insya-Allah dia tidak akan rugi. Tapi kalau beriman saja tak cukup, dia kena beramal dengan amal yang soleh. Maknanya apa sahaja yang dia tahu tentang amal soleh, dia kena buat. Apa sahaja yang dia mengaji, dia berjumpa, kata tu benar baik, dia kena buat. Benar baik, kalau semata-mata kita dengar, kita tak buat, kita tak akan mendapat kebaikan. Benar baik kalau semata-mata dengar, benar tu kalau kita buat tu baik tu, dengar saja, tak ada kebaikan. Dia kena buat benar baik tu, baru mendapat kebaikan. Kita main mengaji, dengar tu guru abang, tu benar baik, tu benar baik, ini benar baik, tapi dengar saja, tak buat, tak ada kebaikan. Maknanya benar baik semua kena buat, usaha melaksanakan, usaha melakukan. Lepas tu, setelah kita beriman dan beramal amal yang soleh, di sana ada ujian. Di sana ada ujian. Ujian ni nak menguji kita, sama ada kita nak terus istiqamah buat benda baik, ataupun nak meneruskan istiqamah di atas keimanan, ataupun macam mana, tentu ujian. Bila kita berdepan dengan ujian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentulah
perlu kita support, menyupport sama-sama kita, tolong menolong, tolong pesan. Wa tawassaw bil haqqi, berpesan-pesan di atas kebenaran. Sebab ada orang yang dia tak mau duduk di atas kebenaran, dia nak duduk di atas kebatilan. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab macam-macam sebab. Di antaranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kepentingan diri. Nampak duit lebih daripada kebenaran. Nampak kedudukan lebih utama daripada kebenaran. Waktu tu perlu kawan-kawan untuk tolong support. Dia panggil wa tawassaw bil haqqi, kena sebut benar-benar. Benar-benar ni kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak sebut tu payah, berat. Kalau kita sebut nanti hilang persaudaraan. Hak dua kawan elok lama-lama hilang. No? Kalau kita sebut benar-benar, hak kita duk nampak hak duk naik menegak, tiba-tiba menjunam contohnya. Sebab sebut benar baik, hak duk orang duk sokong, puji, lama-lama hilang pujian orang. Tu resikolah. Tapi Nabi pesan, benar ni kena kata juga sekalipun mulut kita pahit nak kata. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang pahit sekalipun benar tu, katakan yang benar sekalipun pahit. Baik. Kebenaran ni dalam hidup ni kita bukan nak cari siapa menang siapa kalah. Dalam hidup kita nak cari siapa benar. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang yang memperjuangkan kebenaran akhirnya dia tinggal seorang. Mungkin orang yang kata benar, bercakap benar betul, dia akan hilang kawan. Mungkin juga. Sebab itu berkata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata hampir aku tidak ada kawan sebab duk kata betul. Di pejabat, di kilang tempat kerja sebagai contoh, ramai orang tak sembahyang. Nak tengok saja ke kawan-kawan tak sembahyang tu? Kalau tengok saja, lepas suka kat kita. Tapi kalau kita kata hampa tak sembahyang, lama-lama siapa tak mahu kawan? Tu kebenaran soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya benar baik kena kata. Nanti Tuhan tanya. Walaupun kita dah tegur, tapi lepas duduk macam tu juga, selesai maudhu' kita, tak apa bab kita. Dan masyarakat ni hidup macam tu lah. Contoh masyarakat kita duduk ni, hari ni timbul balik bab menikah bersanding, kan? Orang pun dah dibiasa buat keluri di dewan, lepas tu buat pelamin depan ni pakai duduk bersanding pula. Allahumma salli ala sayyidina. Dulu zaman tahun 70-an 80-an ulama-ulama bercakap, tak ada dah, hilang saat lamai balik. Jadi kita ni subhanallah yang mengaji hari ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila nak buat kenuri, mensyurak kenuri, atau kita nak bersanding pukul sekian-sekian, kita nak sewa tang mana pelamin ni, macam mana kita nak jawab, kita nak kata tu? Apa risiko kalau kita kata? Orang marah. Kalau macam ni tak bagi mesyuarat pun tak apa, lepas tu semua tak boleh. Kita habaq bukan tak boleh, boleh bersanding dalam bilik lah. Dalam rumah kita tu, pak menakan, mak menakan, sepupu sepapat bersanding, tentu lah. Tapi kalau kita nak tunjuk si anak dara ni ke orang, tu tak boleh, syarak tak bagi. Mempamerkan isteri kepada orang lain hukumnya haram. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni benda ni susah cakap.
Sebab benda ni dah jadi, dah duduk dalam masyarakat, memasyarakat, duduk dalam masyarakat. Kalau kita buat hak sebaliknya, orang kata, kalau zaman kita orang panggil tak up to date, ketinggalan zaman. Kalau tak mau sanding ni duduk zaman Tok Nadok, orang kata Tok Nadok tu apa dia? Tok zaman Tok Nadok, ni tak mau ikut perkembangan zaman. Itulah soalan Sayyidina Muhammad. Macam-macam lagi. Bukan tak bagi sanding, tapi sesuai dengan agama. Jadi kalau duduk dalam rumah tu sanding soalan Sayyidina Muhammad, bagus, bermanfaat. Kenal, ni mak menakan, ni mak pak menakan, tutup menakan, ni sepupu, hak ni duduk mengaji di UAE, hak ni mengaji di Uni Syam. Tak apa. Yang tak bolehnya tunjuk ke orang secara umum. Allahumma salli ala sayyidina. Ini mana kebenaran. Benar-benar ni, kalau benar-benar kena kata. Takut kenuri nak dapat pahala tapi berdosa semua. Contoh, jamu orang makan tu boleh pahala, takut berdosa tu tak cover dengan pahala hak dapat, kambuh pula. Patut pahala tu kambuh dosa, ni dosa kambuh pahala, tak padan. Lepas tu bila mana tegur orang, apa tu orang kata, dia sekurang-kurang risiko mengata benar ni ialah dikata orang. Sebab tu Allah puji dalam Al-Quran orang yang menegakkan kebenaran, yang tak peduli orang kata, dengan Allah sebut wala yakhafuna laumata laim, tidak takut pada celaan orang yang mencela. Lepas tu bila mana orang duduk cela, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika tu kena ada pula kawan-kawan kata sabar, wa tawassaw bis sabri, sabar, kerja hang macam ni. Ataupun balik rumah, isteri tengok awak lah muka abang macam ni hari ni, apa masalah pula hari ni. Ataupun balik rumah duduk melengur, isteri tahu kalau melengur tu makna apa, ada masalah tu. Masalah apa abang hari ni? Kita pun sebut sekian. Apa peranan isteri kita? Peranan dia ialah memperpesan-pesan di atas kesabaran. Tak apa abang, abang sabar abang, kerja buat abang ni betul. Bila kita buat macam ni lah, tak apa abang, tak apa. Jadi isteri lah peranan dia. Dan begitulah siapa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang buat kerja dakwah, contohnya buat kerja tu baik, orang kata kita tak ikhlas pula, contohnya. Macam-macam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Ustaz Abid dia buat tu kan, bukan semua orang buat macam ni, banyak juga orang buat macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang macam ni bila dia lemah, dia pergi cari Tok Guru, para ulama, para asatiza, para masyayikh. Apa Tok Guru nak kata kat saya, apa Syekh nak kata kat saya. Dia Tok Guru pun bagi tak apa. Kerja Nabi memang macam ni pun. Dalam waktu yang sama takut juga buat kerja macam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Bila turun pergi bagi bantuan, kalau kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak kisah sangat pun. Turun siapa pun tak ikut. Macam Ustaz Abid tu, polis ikut. Takut juga dia pun, masalah sayyidina Muhammad. Takut salah dengan prosedur lah, apalah orang Nabi tindakan. Kena ada lah orang bagi support. Tak apa Ustaz, sabar, Ustaz buat insya-Allah. Ustaz buat betul, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Ni hidup ni kena ada 4 rukun perkara ni. Beriman, beramal-amal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Baik. Pasal apa tak belakang sabar? Sebab sabar dia dikunci. Bila dah kita beriman amal soleh, lepas tu kita pesan di atas kebenaran, dikunci dengan sabar. Sabar ni, kalau Allah tak bagi sabar, kita tak mungkin dapat sabar. Sebab itu sabar ni Allah kata, wa ma sabruka illa billah. Tak ada sabar melainkan dengan pertolongan Allah. Tak ada sabar sabar ni kita sendiri, kalau Tuhan tak bagi sabar, tak boleh sabar. Boleh sabar sebab Tuhan yang bagi. Maknanya sabar itu ialah ilmu Allah. Sabar itu ilmu Allah.
Allah yang bagi sabar, Allah yang turunkan sabar kepada orang-orang yang sabar. Mana sabar ni tak boleh buat sendiri. Sabar tak boleh buat sendiri. Sabar kurniaan Allah pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau Tuhan nak angkat seseorang, Tuhan bagi dia sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan nak angkat seseorang jadi pemimpin, Tuhan bagi dia lalui lautan sabar. Nak jadi suatu orang pemimpin yang hebat, yang diangkat, yang dijulang, yang disukai oleh rakyat, Allahumma salli ala sayyidina. Mak kadang-kadang dia duduk dalam arus yang tidak perdana. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kena sanggah arus perdana. Dia sanggup orang kata kat dia. Dia ukur di antara ilmu dan juga realiti. Ilmu dan realiti. Realiti orang tak nampak. Tapi ilmu dia menunjuk hak tu benar, betul. Baik. Bila dia belaga dengan masyarakat, ketika tu dia istiqamah di atas kebenaran. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah, lepas tu tetap dengan pengakuan keimanan tu. Saya teringat Tuan Ni Aziz waktu mana dia berkunjung ziarah kami di Mesir dulu. Tuan Ni Aziz tu waktu tu dia baru naik sebagai Menteri Besar Kelantan tahun 90. Saya baru 2 tahun di Mesir ketika tu. Tuan Ni Aziz ni bila sampai di Mesir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia nak jadi pemimpin, jadi Menteri Besar, saya ni waktu belajar, kita nak anak orang pai. Waktu belajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita ni telah dididik daripada awal lagi tentang politik Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina, duk baca tentang sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni pemimpin yang sangat adil. Dan kita teringin, bilalah nak ada seorang pemimpin hak kita bercita nak tengok dia memimpin adil. Tuan Aziz jadi pemimpin, jadi Naib Menteri Besar Kelantan. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun masih belum kenal dia. Kita pun tak jangka bahawa dia boleh buat seperti mana Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia buat, semua orang memperakukan, ish, hebat Tok Guru, hebat Tok Guru. Di antaranya dia menampil watak kezuhudan Tok Guru ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila naik jadi Menteri Besar Kelantan, berlakulah satu mesyuarat Dewan Ulama PAS Pusat di Kelantan. Mesyuarat tu berlaku di JKR 10, Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi Dewan Ulama yang sebelum duduk mesyuarat di markah-markah saja, mesyuarat di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Putih mesyuarat tu kata Dewan Ulama nak buat qiyamul lail. Lepas tu dalam mesyuarat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam mesyuarat tu ulama putih, kita qiyamul lail ni kita kena masak. Mungkin zaman tu tak jadi satu budaya lagi masak pakai catering. Jadi ulama ni nak masak sendiri, nak buat qiyamul lail. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuma nak masak ni nak pakai dapur mana? Ketika tu katanya ada dapur di tempat mesyuarat tu. Ada sayyidina Muhammad. Ketika tu, ni dapur ada. Ni dapur ada. Kata Turun Aziz, dapur tu hak kerajaan, bukan hak PAS. Faham tak?
Dapur tu bukan hak kerajaan, bukan hak pai, hak kerajaan. Mana hak milik umum. Nampak tak? Ulama kata tu, ni dapur ada. Ni praktikal keadilan zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Kata Tuan Aziz, dapur ni bukan hak pai, dapur ni hak kerajaan. Sebab tu ambil perhatian. Kalau kereta tu kereta kerajaan, guna untuk rakyat. Kalau untuk parti, guna kereta sendiri. Tu bahasa. Macam mana kita nak, masalah saya nak mengaplikasi yang telah ditunjuk oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, cuba ingat peristiwa dalam zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengah buat kerja malam. Jadi adalah pelita, satu pelita masalah Sayyidina Muhammad yang dinyalakan, dia buat kerja sebagai khalifah. Tiba-tiba anak dia masuk. Bila anak dia masuk, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Ketika tu Sayyidina Umar Abdul Aziz tanya, abang mai ni, abang nak cakap hak keluarga kita ke ataupun nak cakap bab kerajaan? Benar sakut paut dengan keluarga ke ataupun benar sakut paut dengan kerajaan? Bab keluarga dah ayah. Dia padam lampu, hembuih lampu tu, gelap. Pasti nak cakap bab keluarga. Kalau nak cakap bab kerajaan, apa lampu ni kita pasang? Nampak dah adil. Dalam sejarah tak pernah ada pemimpin yang adil seperti sejarah yang ditunjuk oleh Islam. Tak pernah ada. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lepas Tok Guru tak ada, maka kita tercari-cari lagi siapa yang boleh meneruskan seperti mana yang pernah dipraktikkan oleh Tok Guru dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pemimpin, jadi contoh pada orang. Okey, Tok Guru ni Aziz sebagai contoh. Dia naik tinggi sampai teral tu. Taib, laluan ni kata-kata mudahkah jadi macam tu? Tak. Saya teringat waktu tu Aziz pergi ke Mesir waktu tu. Walaupun Tok Guru ni dia bukan badan sadu, dia macam dia, tapi dia berjalan tu kita tengok, suka tengok. Ish, hebat. Tok Guru ni Aziz Salah Sinama, dia berjalan, dia jalan tunduk. Sementara nak naik atas stage ni, Salah Sinama Muhammad, dia atas stage, dia duduk atas pentas tu, Subhanallah, menampakkan kerendahan diri dia. Saya pernah tengok waktu mana dia main ke Muassasah Darul Ulum, dia baru naik, orang nak tengok lah dia tu duduk dalam kereta ni, masalah duduk dalam kereta ni, duduk tunduk macam tu, orang nak tengok dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil gaya-gaya orang yang merendah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu duduk atas pentas, tak tahulah saya nampak, orang lain saya tak tahu, muka macam dengan bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya dengar cerita sebelum nak jadi dia tinggi tu, waktu tu dia jadi ahli parlimen Pengkalan Cepa. Waktu tu tak ada wakil lepas dalam parlimen, seorang-seorang dia ya. Waktu tu daripada rumah dia nak pi Kuala Lumpur, dia seorang saja pi naik kereta seorang-seorang. Waktu tu tak ada lagi, orang tak kerti lagi khidmat Tok Guru. Tuan Aziz balik-balik daripada Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, langsung mengajak waktu tu naik basikal.
Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun hujan tak pernah jadi alasan hujan tak pergi mengajar. Nak pergi mengajar, buh kitab dalam plastik, buh baju kering dalam plastik, pergi mengajar. Hari ini masalah Sayyidina Muhammad tak ada yang boleh kita cerita orang macam tu. Dulu ni tu ustaz, Datuk Guru dulu-dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya sabar sungguh pasal nak sampai ilmu kat orang lain. Nak pergi mencerahkan orang. Nak bagi pelita, nak bawa pelita, nak mencerahkan masyarakat. Datuk Guru salah Sayyidina Muhammad. Ada sekali tu cerita turun Aziz kat kami masalah Sayyidina Muhammad. Daripada rumah dia nak pergi ke Kuala Lumpur di Parlimen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kereta mati dalam perjalanan malam tu, kereta mampu. Kereta mati. Zaman tu zaman tak ada telefon tangan. Bila kereta mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk dalam kereta. Sampailah siang, barulah boleh minta tolong orang nak pergi Parlimen. Mungkin cerita ni tak sampai kat kita. Kita dah tengok dia dah jadi Menteri Besar Kelantan. Kita tak pernah dengar bahawa dia lalui perjalanan macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Sabar tu penting. Tu tak kira dalam Parlimen orang nak buh kita lagi. Hari ni dah ramai dalam Parlimen pakai support menyaput aku. Seorang-seorang waktu tu menegakkan Islam, meletakkan tujuan pasal apa kita masuk politik. Salah Sayyidina Muhammad. Bayangkan turun Aziz, hebat. Sebab itu Allah puji dalam Al-Quran, orang jadi pemimpin ni dia bermula dengan sabar. Allah sebut dalam Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah puji bangsa Bani Israel ketika tu. Kami jadikan mereka tu a'immatan, pemimpin, yahduna bi amrina, yang mendapat petunjuk kami, lamma sabaru, setelah mereka sabar. Maknanya nak jadi orang besar, nak berdudukan pada sisi Allah, mesti perjalanannya kita kena sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi sabar ni penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tak sabar, dia akan gagal daripada awal lagi. Siapa yang sabar, insya-Allah dia akan berjaya akhirnya, insya-Allah. Maka kata Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam, ketahui olehmu, anna sabra minal iman, sabar itu pada iman, bimanzilatir ra'si, menempati kepala, minal jasad. Fa idza quti'a ar-ra'su, maka apabila dipotong kepala, zahabal jasad, matilah jasad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka insya-Allah moga-moga Allah bagi kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk konsisten duduk di atas kebenaran. Sebab kebenaran ni susah kita nak tegak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Susah nak tegak. Macam Tuan Ibrahim sebut, dulu waktu mana tak jadi kerajaan, mudah nak kata, mudah nak buat. Bila dah jadi kerajaan, susah nak buat, susah nak kata. Moga-moga pemimpin kita Allah bagi taufik dan hidayah untuk sentiasa duduk istiqamah di atas kebenaran, insya-Allah. Mudah-mudahan menang agama Allah dengan sebab kita konsisten di atas kebenaran, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf lewat saya hari ni, sebab saya mula pengajian di pondok saya tu 7.30. Nak berhenti terkejut tak boleh, takut lepas terpelantin. Duk tengok jam tak boleh berhenti. Saya ni kalau masa berhenti kadang-kadang boleh break, ni boleh, kadang tak boleh. Dia duduk laju, kereta laju tuan-tuan.
Bila laju dia berat, habis tertomoh kot. Jadi saya pun berhenti elok tadi tu 8.30. 8.30 orang tu tak jumpa pula. Orang jumpa pula. Pergi pukul 9. Lepas tu saya kata, Luk ingat hati kalau Ustaz Fadli mana? Jadi sama ada, makna kalau tuan-tuan buat 2 sesi bagus jugalah. Saya boleh main pukul 10 taklah. Maknanya taklah. Tu pederah tu. Pederah juga tu. Sampai-sampai di tol, polis kata boleh pergi tepi tak? Abang Syafi ingat nak kena saman dah. Polis ambil gambar. Mujuk ambil gambar. Alhamdulillah. Dia kata ambil gambar ngusat. Mujuk ambil gambar. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kemudahan pada kita untuk istiqamah. Kita doa atas kebenaran ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.